menekankan tentang pendidikan negara bangsa dan sejarah Malaysia di dalam kalangan generasi muda dan masyarakat. Seperti yang kita tahu, setelah hampir 60 tahun sejak negara kita Malaysia merdeka, negara kita masih sedang berusaha untuk membentuk sebuah identiti negara melalui konsep bangsa Malaysia. Dan antara inisiatif yang telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk merealisasikan konsep negara bangsa tersebut adalah melalui pengajaran subjek pendidikan sejarah. Justeru, dalam pembentangan ini, kita akan berbincang dengan lebih teliti tentang yang pertama, kepentingan subjek sejarah untuk memupuk konsep negara bangsa dalam kalangan warga negara Malaysia. Yang kedua, isu ataupun cabaran dalam pembelajaran subjek sejarah di kalangan anak muda kita. Yang ketiga, kesan negatif jika terdapat kekurangan pendidikan sejarah dalam anak muda kita. Dan yang keempat, cara untuk menggalakkan pendidikan sejarah di kalangan anak muda kita. Hari ini, saya akan membentang tentang konsep bangsa negara. Bangsa negara membawa maksud bahawa masyarakat sebuah negara yang berkongsi identiti budaya, bahasa dan nilai yang sama. Sebuah negara yang berjaya membentuk dan menerapkan konsep bangsa negara dalam masyarakat boleh dikatakan mencapai puncak kejayaan. Contoh negara yang mempunyai konsep negara yang kukuh adalah Portugal, Iceland dan Jepun. Seterusnya adalah konsep negara bangsa di Malaysia. Konsep negara bangsa di Malaysia lebih fokus kepada tuntutan politik. Antara langkah yang dilaksanakan adalah rancangan dasar ekonomi, terutamanya selepas peristiwa 13 Mei 1969. Wawasan 2020 oleh Tun Dr. Mahathir pada tahun 1991 bertujuan untuk mewujudkan konsep negara bangsa supaya Malaysia mencapai status negara baju pada tahun 2020. Sejarah Malaysia telah bermula pada tahun 1400 Masih, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu. Pada tahun 1511, tanah Melayu telah dijajah oleh pihak Portugis buat pertama kalinya dan kemudian jatuh ke tangan pihak Belanda pada tahun 1641. Pada tahun 1924, tanah Melayu telah jatuh ke tangan British pula dan pada tahun 1957 kita telah mendapat kemerdekaan. Sepanjang perjalanan untuk mendapat kemerdekaan, terjadi banyak perkara dan peristiwa yang untuk kita kenang. Antaranya adalah bagaimana penduduk Tanah Melayu mendapat kesedaran semangat nasionalisme dan dengan semangat nasionalisme itulah mereka telah menyebarkan ideologi mereka tentang pihak-pihak yang telah menjajah Tanah Melayu pada ketika itu. Mereka telah menyebarkan ideologi dengan menggunakan akhbar, buku dan juga majalah serta yang lain-lain. Pihak British telah menubuhkan Malayan Union dan penubuhan ini memberikan kemarahan kepada pihak Tanah Melayu pada ketika itu kerana ia telah menggugat hak-hak orang Melayu dan juga kuasa-kuasa diraja. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menubuhkan Parti Perikatan dan pada tahun 1956, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah pergi ke London untuk menandatangani perjanjian London yang mana mereka telah berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita. Dan pada tahun 1957, 31 hari bulan Ogos, kita telah mendapat kemerdekaan yang dijanjikan. Antara peranan dan kepentingan sejarah ialah untuk mengoptimumkan masa depan masyarakat dan negara. Generasi muda, pemimpin masa depan harus belajar bahawa sejarah sangat bermakna kerana ia menjadikan kita lebih bijak sebab kita sudah tahu banyak perkara. Kita hanya perlu menambah baik pengetahuan sedia ada untuk menjadikan diri kita terbaik pada masa kini. Selain itu, mempelajari sejarah dapat menemukan asal-usul nenek moyang kita dan memahami pentingnya kebebasan. Dengan pemahaman yang baik tentang sejarah, pelajar dapat memimpin negara menuju masa depan yang lebih baik. Seterusnya, untuk mengetahui dan menilai pencapaian dan kesusahan tokoh-tokoh silam. Mengimbas kembali, masyarakat amat tidak mempunyai kemudahan yang kita ada hari ini. Sebaliknya, mereka menggunakan segala kuasa yang ada pada masa itu untuk mempertahankan maruah dan kedaulatan mereka. Tokoh-tokoh silam telah bertungkus sumus mencari jalan terbaik untuk kita hidup dalam kemakmuran dan keamanan dalam masyarakat ini. Satu lagi aspek penting dalam mempelajari sejarah ialah dapat mengukuhkan perpaduan antara masyarakat. Malaysia dikenali sebagai masyarakat berbilang kaum yang terdiri daripada Melayu, India dan Cina.
terdapat juga perbezaan dari segi pegangan agama dan budaya. Sekiranya rakyat berpegang kepada nilai perpaduan, pasti keamanan dan kestabilan negara akan terjamin. Juga dalam sejarah, pelajar berpeluang mempelajari budaya dan warisan negara. Sebagai contoh, pelajar akan mempelajari tentang peta-peta sosial awal tanah Melayu dengan bukti seperti batu berukir yang terdapat di Terengganu. Peninggalan ini adalah bukti bahawa masyarakat kita telah wujud sejak zaman dahulu lagi. Selain itu, tradisi seperti pertunjukan wayang kulit, wow dan permainan gasing perlu dipelajari oleh generasi muda. Jika mereka tidak menjaga tradisi ini, siapa lagi akan menjaganya? Pada dasarnya, pemeliharaan warisan tradisi dan budaya masyarakat kita dapat dikekalkan dengan membenarkan generasi muda mempelajari kisah-kisah di sebagian. Selama sejahtera, isu dan cabaran utama dalam pembelajaran sejarah boleh dilihat dari beberapa aspek, iaitu buku teks, pelajar, guru dan kurikulum. Cabaran dari aspek buku teks adalah tentang isi kandungan buku teks sejarah. Kandungan buku teks tidak dapat menimbulkan perasaan ingin tahu pelajar dan mengakibatkan kekeliruan kepada pelajar. Selain itu, sikap pelajar tidak berminat untuk mempelajari sejarah adalah kerana hanya menganggap sejarah sebagai satu syarat untuk menduduki peperiksaan dan tidak ada nilai ekonomi. Kelazimannya, guru hanya mengajar mata pelajaran sejarah dengan satu kaedah sahaja. Masalah ini kurang dapat membentuk daya intelektual pelajar dan akan mematikan perasaan ingin tahu pelajar terhadap sejarah. Seterusnya, perubahan dalam kurikulum sejarah yang tidak mempunyai model kitaran menyebabkan kekeliruan dan salah faham dalam kalangan guru kerana nasihat dan bimbingan yang diberikan tidak selaras. Situasi tersebut menyebabkan pelajar tidak dapat mempelajari dan memahami sejarah dengan sempurna. Sekian, terima kasih. Selama sejahtera, terdapat 3 kesan negatif yang akan timbul jika golongan muda kekurangan pendidikan sejarah. Kesan negatif pertama ialah kelunturan patriotisme dalam generasi muda. Ini kerana mereka telah tertarik oleh budaya barat dan mereka tidak sanggup mengulang kaji sejarah. Kesan negatif kedua ialah generasi muda tidak akan mengenang jasa dan budi insan terdahulu. Ini kerana mereka kurang pengetahuan tentang perjuangan tokoh-tokoh untuk mempertahankan negara. Kesan yang terakhir ialah generasi muda tidak akan menghargai budaya, warisan dan tradisi tanah air. Ini kerana kekurangan pendidikan sejarah akan menyebabkan generasi muda tidak bersikap terbuka dan telah menimbulkan isu rasis antara pelbagai jenis kaum di negara Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Langkah seterusnya ialah lawatan ke tempat bersejarah seperti muzium. Ini kerana dengan melibatkan diri dalam lawatan sebegini, pelajar dapat buat pemerhatian atas pameran dan sejarah. Ini mendorong kepada pelajar untuk memahami sesuatu topik dengan lebih baik. Selain itu, mengimplementasikan sesuatu tugasan kerja khusus sebagai pendorong sebahagian markah bagi subjek sejarah selain bergantung 100% kepada peperiksaan saja. Apabila ia diklasifikasikan sebagai markah, pelajar turut memberi komitmen sepenuhnya dan mengambil inisiatif untuk memperoleh grade yang baik. Ini secara tidak langsung merangsangkan pelajar untuk mengambil iktibar daripada kajian yang dilakukan dalam kertas kerja ini. Akhirnya, pengaplikasian ICT dalam mempelajari sejarah. Ilustrasi komik merupakan trend agak lama. Untuk menggantinya, pengaplikasian YouTube dilaksanakan di mana pelajar dapat memahami suatu topik dalam sejarah melalui video yang mengandungi unsur animasi iaitu kartun yang menarik tumpuan pelajar. Web 2.0 merupakan inisiatif yang boleh dipakai dalam pembelajaran sejarah seperti Bubbles, Storyjumper dan Fidla.com. Bubbles ini menjana peta minda yang interaktif di mana boleh membantu pelajar untuk mengingati fakta dengan lebih baik, manakala Storyjumper adalah laman yang akan membina buku folio secara elektronik. Selain itu, antara langkah yang mengalahkan pendidikan negara dan sejarah Malaysia adalah melalui pengajaran dari kecil. Guru-guru di taska atau tadika boleh memperkenalkan cara yang kreatif supaya mudah difahami oleh budak-budak kecil seperti dalam bentuk cerita. Walau bagaimanapun, guru-guru perlu bersifat diplomatik semasa mengajar supaya tidak menyentuh isu-isu sensitif. Selain itu, program kemasyarakatan amat digalakkan. Pameran berkaitan sejarah di tempat awam bagi rakyat awam boleh diadakan. Bagi pelajar sekolah pula, minggu sejarah boleh dilaksanakan di sekolah supaya dapat meningkatkan pelajar yang lebih berpengetahuan tentang sejarah jika melibatkan diri dalam pertandingan seperti menulis esei yang berkaitan. Selain daripada itu, menjemput tokoh-tokoh sejarah ke sekolah pula adalah langkah yang mengalahkan pendidikan negara dan sejarah Malaysia.
Sekolah perlu menganjurkan program seperti ceramah yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang bersejarah. Ceramah ini boleh menarik minat pelajar kerana mereka mendapat dengar cerita daripada tokoh-tokoh yang terlibat. Mereka juga akan lebih kagum akan pengorbanan tokoh-tokoh sejarah itu, lalu mendapat minat yang tinggi untuk belajar pendidikan negara dan sejarah Malaysia. Sebagai kesimpulannya, pembentukan negara bangsa dan pendidikan sejarah mempunyai hubungan yang saling bergantungan. Boleh dikatakan bahawa negara bangsa yang kukuh tidak akan dibentuk jika tidak ada pengajaran pendidikan sejarah yang menyeluruh dalam kalangan anak muda kita. Di samping itu, pada masa sekarang, terdapat teknologi canggih yang menarik minat anak muda kita, menyebabkan mereka tidak beberapa minat untuk mempelajari sejarah. Namun demikian, kita boleh menggunakan teknologi tersebut untuk menarik minat anak muda kita kepada subjek sejarah. Contohnya, kita boleh buat lebih banyak filem yang berkaitan dengan sejarah, mahupun membuat aplikasi yang berinteraktif supaya ia mampu menarik minat anak muda kita kepada subjek sejarah. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut George Santayana, mereka yang melupakan sejarah pasti akan mengulanginya. Sejarah amat penting kerana ia mempunyai nilai murni yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian. Oleh sebab itu, sejarah patut diterapkan dan digunakan dalam kehidupan seharian kita supaya ia boleh dijadikan pedoman hidup. Dan apabila kita berbuat demikian, kita mampu membina masa depan yang cerah bagi negara kita yang tercinta ini.